أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Pertama sekali marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat kasih sayangnya masih lagi mengurniakan nikmat yang besar, nikmat yang agung kepada kita. Nikmat iman dan nikmat Islam. Dan antara nikmat yang perlu kita syukuri bila kita berada di negara ini, negara Malaysia, adalah nikmat keamanan. Sebagaimana kita tahu, saudara kita di bumi Palestin sudah lebih setahun, bermula 7 Oktober 2023 berlakunya panggil operasi Taufan Al-Aqsa, sehingga hari ini masih lagi tidak temu titik noktahnya. Perjuangan mereka masih diteruskan. Dan alhamdulillah, kita di Madrasah Darul Hikmah, kita bukan hanya menyokong dengan semangat semata-mata, bukan menyokong dengan mengangkat bendera semata-mata, kita bukan menyokong dengan ungkapan slogan-slogan yang ada semata-mata, tapi kita masih mengekalkan hingga ke hari ini, alhamdulillah, Qunut Nazilah. Kerana Qunut Nazilah ini dibaca sepanjang keadaan panggil musibah terhadap umat Islam. Alhamdulillah. Inilah bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Walaupun orang kata kita tak sayang pada Nabi, tak berlarak tunjuk rasa cinta kepada Nabi ke atas kelahiran Nabi. Walaupun orang kata macam-macam, tapi kita cuba membuktikan yang mana yang Nabi suruh, kita cuba buat sekadar kita mampu. Alhamdulillah. Jadi hari ni kita nak membincangkan ataupun kita nak berkongsi tentang sambungan kitab kita, yakni kitab Syama'il Muhammadiyah. Yang bab ke-30, cerita tentang buah-buahan yang dimakan oleh Nabi kita SAW. Dia orang panggil apa? Tak kenal maka tak cinta. Jadi kita belajar kitab Syama'il ni, kita nak kenal orang yang sepatutnya kita cinta. Jadi dalam Syama'il ni, dalam hadis bab 30 yang disusun oleh Imam Tirmizi, ada lebih kurang 7 hadis berkenaan tentang buah-buahan yang dimakan oleh Nabi kita SAW. Kita nak tahu, dan mudah-mudahan kita pun nak makan jugalah. Gapo Nabi nak makan ni. Jadi hadis yang pertama yang dimuatkan oleh Imam Tirmizi, Haddatsana Ismail bin Musa Al-Fazari qala haddatsana Ibrahim bin Sa'd an abihi an Abdullah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kitha' bir-rutab. Nabi Ismail bin Musa Al-Fazari bercerita kepada kami, ia berkata Ibrahim bin Sa'ad bercerita kepada kami dari ayahnya, dari Abdullah, ia berkata Nabi SAW biasa makan kisah ni gapo, adik-beradik buah timun batal. Kalau bahasa saintifik dia panggil American cucumber ke gapo, cucumber, begitulah timun batal. Cucumber ke gapo, cucumber. Allah Akbar, jeng ustaz dah tahu bahasa Inggeris. Dengan rutab, kurma segar. Nabi makan timun tak di? Nabi makan sekali dengan rutab, kurma fresh. Lagu ni capur lah. Nabi capur, makan. Disebut agak hikmah. Disebut oleh para ulama. Kenapa? Apakah hikmah Nabi SAW campur dua buah ni? Buah ni tadi, kisah ni, buah dia bersifat sejuk. Sifat sejuk.
Ada pun rutab, dia sifat panah. Jadi bila Nabi makan sekali tu, dia akan orang panggil balance antara sejuk dengan panas. Maknanya baik untuk kesihatan. Kita makan capur sekali. Lagu tu. Jadi benarnya tidak ada masalah lah campur makanan sejuk ke panas. Kalau kita bahas panas lah ke dia. Makan daging gula panas-panas, daging tu panas dah. Lepas tu makan dengan sambal pula. Dah waktu lah. Jadi baking tu pasar tu dia. Jadi ganas sangat seperti singa tu berkali sebab tu lah. Berkali. Tak tahu betul ke tak. Kata seorang khusus dia kata, nak percaya sudah, tak percaya ke umum. Kita boleh sebut gitu. Apa nama? Tentari kau gapo? Tak ingat kata. Nak percaya sudah, tak percaya tau. Sedap lagi cerita, boleh cerita belaka kau orang. Nak percaya orang, tak percaya sudah. Okey, hadis yang kedua. حدثنا عبده بن عبد الله حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بالتيخ بالرطاب بالتيخ. Abdah bin Abdullah Al-Khuzai Al-Bashri bercerita kepada kami, ia berkata, Muawiyah bin Hisham bercerita kepada kami dari Sufyan, dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah bahawa Nabi SAW biasa makan apa bitih. Apa dia? Tembikai dengan kurma segar. Tadi Nabi makan dengan buah timun. Buah kurma dengan buah timun. Setengah pada kita ni kurma tu pun tak berahi, timun batang tu pun tak makan. Kau makan ke apa? Nugget. French fries. Betul lah Ustaz sebut. Sausage. Saya Ustaz kalau kurma dengan buah timun pelik tu capur tu. Kalau sausage capur dengan fries, jadi. Boboh pula sos cheese. Tabur pula cheddar cheese di atas tu. Bakar sikit. Makan jelek molek. Tak ada apa-apa kena kecil manis. Sakit buah pinggan. Tahu belaka tapi tak boleh nak tinggal. Tu yang jadi bolak badan tu. Dia sedap ke mana? Jadi Nabi SAW ada juga Nabi pernah makan buah tembikai. Dan Nabi makan campur dengan kurma segar. Rutab. Rutab ni mana yang belum kering tu. Kalau kita makan kerok-kerok lah sedap. Kalau hok tu tamar kering tu, yang hok banyak mari tempat kita ni. Sama juga disebut oleh Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad, kitab Zadul Ma'ad Ibn Qayyim ni ada satu bab Tibbun Nabawi. Yang panggil perubatan Nabi SAW. Jadi Ibn Qayyim ni sukalah bahas-bahas benda-benda gini. Kata sebab apa? Hikmah. Sebab apa Nabi buat gitu? Sebab tadilah nak suruh balance antara makanan sejuk dengan panas tadi. Kalau orang kata makanan sejuk kena panas, makan je lah gapo, tak sedap patai gapo makan ni serupa je. Ada sebab. Sebab itulah kalau orang nyakit gastrik dia ada benda-benda yang dia tak boleh nak makan, nyakit gaut ke, dia ada benda-benda dia tak boleh nak makan. Tak boleh nak makan tu sebab memang makanan tu sendirinya ada orang panggil fungsi-fungsi dia. Hak ni hak sejuk, hak ni hak panas, hak ni hak berangin, hak ni hak dak. Lagu mana. Jadi orang panggil tak salah lah. Kalau orang tu kena penyakit dah, dia nak berpantang, tak salah. Cuma orang panggil apa? Dia asas kepada makanan sebagaimana Allah Ta'ala sebut, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Kok jadi penyakit, bila start jadi penyakit tu tak boleh dah lah. Mu nak makan kena tahan teguh dah lah. Asalnya boleh makan, tapi makan lebih banyak belajar.
Contohlah orang nyakit kecil mani, orang sebelum nyakit kena kecil mani, minum air mani, tak ada masalah benda. Benda tu tak haram, benda tu halal untuk diminum, halal dimakan. Makan gula-gula, makan coklat, makan belaka lah, coklat Dubai tak Dubai lah. Asal viral makan belaka. Senang malah. Ni orang tua lah biasanya yang bekerja. Budak-budak ni dia tak tahu nak buat apa, dia kerja nak main, lopak situ lopak sini, tak apa. Dia makan berat-berat, benda-benda manis pun. Makan benda-benda banyak pun sebab dia aktif. Tapi hok jenis tua-tua, hok jenis kerja, hok serabut dengan keluarga, serabut dengan pak kerja lagi. Dia cara nak lepas serabut dia tu pergi makan. Betul senang. Mulalah mari penyakit. Bila dah start kena, tak boleh dah lah waktu tu. Tak apa, makan sikit. Silap kalau teruk kat makan sikit pun jadi masalah. Jadi itu kita nak beritahu bahawa tidak ada masalah. Sebab ada kan hadis yang tersebar. Ustaz ada tahulah dia kata hadis ke guana, cuma dia kata Nabi SAW larang makan daging dengan susu. Contohlah Ustaz tak ingat, daging dengan ikan. Gitulah lebih kurang tersebar dalam masyarakat kita. Dia kata ada sebab-sebab tertentu. Tak ada masalah gapo. Masuk dalam perut je hati putula juga. Tapi bila start ada nyakit, dia akan jadi bermasalah. Hadis yang ketiga. Hadatsana Ibrahim bin Ya'qub qala hadatsana Wahb bin Jarir qala hadatsana Abi qala sami'tu Humaydan atau qala hadatsani Humayd qala Wahb wa kana sadiqan lah. أن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربيز والرطاب. خربيز ni apa dia? Khirbiz ni adik-beradik dengan timun juga ni. Tapi timun apa dia? Kita baca dulu maksud dia. Ibrahim bin Ya'qub bercerita kepada kami. Ia berkata, Wahab bin Jarir bercerita kepada kami, ia berkata, ayahku bercerita kepadaku. Ia berkata, aku pernah mendengar Humaid. Atau ia berkata, Humaid bercerita kepadaku. Wahab berkata, ada seorang rakannya yang berkata, dari Anas bin Malik, ia berkata, aku pernah melihat Nabi SAW mengumpulkan khirbiz dengan rutab. Ini kurma segar. Mengumpulkan mana makan sekali. Makan capur dengan khirbiz dan rutab. Khirbiz ni apa? Kalau bitih, tembikai. Khirbiz. Kalau kita panggil sini, timun susu. Betul timun susu? Warna putih. Melon orang panggil melon. Melon ni dia ada dua jenis. Yang kulit putih dan juga yang kulit kuning. Kulit kuning tu melon lah panggilnya. Osoh di Terengganu ni. Sebab Ustaz dengar syarahan daripada Dr. Basit, dia kata terjemah khirbiz ni lebih kepada melon kulit kuning tu, bukan hok putih hok biasa. Jadi benda ni sama jugalah macam tadi, tembikai tadi. Macam tembikai, macam timun batang tadi. Sebab apa Nabi capur? Sebab nak balancekan. Dah kalau kita tak makan gitu, salah ke? Tak salah. Kita belajar syama'il, kita sebut dah. Kita belajar syama'il, bukan kita nak kata ni hukum haram. Hukum ni wajib, bukan. Kita nak tengok apa, lagu mana kehidupan Nabi SAW jalani. Adakah benda ni wajib kita ikut? Tak perlu. Cuma, kita boleh ambil ibrah. Lagu mana Nabi SAW ni, orang panggil kesihatan dia lebih baik daripada orang lain. Sebab dia jaga cara makan. Dia kawal pengambilan makanan. Kan Aisyah kata Nabi SAW perut yang tidak pernah kenyang. Makna dia makan macam-macam juga, tapi dia tak ada lah siapa jeluruk macam kita. Siapa nyadar, tak nak bangun. Tu Nabi tak pernah buat gitu. Sebab itulah kesihatan Nabi SAW, orang panggil stabil je. Adakah Nabi tak pernah sakit? Nipulah kalau Nabi tak pernah sakit. Nabi pernah sakit. Sebab itulah boleh cerita lagu mana Nabi bila sakit, lagu mana Nabi hadapinya. Apa yang Nabi SAW baca. Jadi janganlah pula kita ambil kesempatan tengok Nabi ni
makan orang tembikai. Jadi sunnah makan tembikai ni jual apa mahal-mahal. Jual mahal lalu kan. Sebab ni sunnah Nabi. Padahal tembikai tu mudah kot tempat kita, tak perlu jadi mahal pun kan. Tapi oleh kerana atas jual nama atas nama kamu ni makanan sunnah. Ini jadi mahal lalu. Ayam tu makanan sunnah ni kot, berkali sebab tu mahal ni kot kan. 9 ayam lebih tu pula. Baru jumpa hadis ke gua Nabi pernah makan ayam dia pun jual mahal pula. Dok tu pasaran lah, tak ada kaitan, tak ada lagi ustaz. Jumpa orang jual ayam ni ayam sunnah ada lagi. Tapi ada lah dulu kan, jual ayam tu ayam yang diruqyah, ayam yang dibacakan kepadanya 30 juzuk Al-Quran. Oh mahal lalu kan. Berapa puluh sekilo ke berapa belas kilo tak ingat. 20 gitu kot sekilo juga. Sebab ayat tu dengar Quran. Panik gak. Hafizah kita hok duduk gopau tu gak ni. Orang nak bagi min tak berani boh. Ni 30 juzuk ada dalam dada ni kuat ni kan. Kalau bersetakat ayat 20 hiyah sekilo mahal jauh jelak dah tu. Ni hafizah kita 20,000 tu biasalah. 30 juzuk dalam Quran tu kan. Ayat tu dengar baca tak leh ke mana? Kamu pernah dengar ayat tu baca 30 juzuk? Mari ayat tu nak dengar tasmih mu. Ada kali cakap tapi gitulah bila orang guna agama untuk melariskan barang dunia dia. Jadi jadi belakang air bernilai RM2, RM1 sebotol. Bila baca Al-Quran, ia jadi RM5 paling kurang kan. Kurang RM10. Ni RM10. Sebab hok baca ni orang handsome macam Umar, contoh dia kata kan. Bukan Umar sini handsome juga, tapi taklah siapa tahap dia kan. Umar lain kan. Kata ni bukan budak tahfiz biasa-biasa ni kan. Tahfiz yang muka handsome pula. Putih juga ni muka dia. Tahajud memang tak payah gerak. Ustaz mari cokoh dah belakang dah. Nangis-nangis malam tengah malam. Ni baca Al-Quran ni. Ni kita jual 10 yai sebotol ni. Tapi tak ada pula orang gigi baca di kolam masjid tu dia. Ambil air kolam masjid minum kan. Dah kolam masjid tu hari-hari dia orang baca Al-Quran. Gitulah bila masyarakat tak cerdik. Berapa jadi tak cerdik? Kerana tak ikut wahyu. Bila kita tak ikut apa yang menjadi panduan Al-Quran dan Sunnah, maka kita mudah ditipu. Mudah sangat ditipu. Hadis seterusnya, haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz Ar-Ramli qala haddatsana Abdullah bin Yazid bin ibn Salt an Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Ruman an Urwah an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akala bit-tiqar wa bir-rutab. Sama juga. Hadis ni pun cerita Nabi SAW pernah makan tembikai dengan rutab. Hadis ni pula ni panjang sikit ni. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas wa haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an Suhail bin Abi Salih an Abi Hurairah qala كان الناس إذا رأوا أول ثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami dari Malik bin Anas. Ishaq bin Musa bercerita kepada kami. Ia berkata Ma'an bercerita kepada kami. Ia berkata Malik bercerita kepada kami dari Suhail bin Abi Salih, dari ayahnya dari Abu Hurairah. Ia berkata
Dahulu biasanya orang jika melihat buah pertama kali masak ataupun keluar, mereka menghadiahkannya kepada Rasulullah SAW. Jika Rasulullah mengambilnya, beliau berdoa, Ya Allah, berkahilah kami pada buah-buah kami. Allahumma barik lana fi thimarina. Itu sunnahnya. Orang bagi buah, kita doa Allahumma barik lana fi thimarina. Cuma situ je lah. Sebab Nabi SAW ni duduk berada di Mekah, di Madinah. Maka dia tambah lagi. Berkahilah kami pada kota kami, yakni Madinah. Berkahilah kami pada Sa' dan Mud. Yakni apa? Panggil cupak dan gantang. Orang panggil apa? Alat sukatan dululah. Cara nak sukat dulu. Guna sukat dengan gantang. Kalau lah ni gak kilogram. Kilogram, 5 kilogram, 5 kilogram, 5.8, 5 kilo, 800 gram contoh. Kalau dulu dipanggil cupak dengan gantang. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah hamba-Mu, kekasih-Mu dan Nabi-Mu. Dan sesungguhnya aku adalah hamba-Mu dan Nabi-Mu. Sesungguhnya Nabi Ibrahim berdoa kepadamu untuk kebaikan kota Mekah. Dan aku berdoa kepadamu untuk kebaikan kota Madinah. Dengan doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim untuk kota Mekah dan semisalnya. Bersamanya Abu Hurairah melanjutkan, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil anak paling kecil yang beliau lihat, kemudian beliau berikan buah itu kepadanya. Dalam hadis ini Nabi ajar kepada kita, bila dapat anugerah, buah orang beri kepada kita, kita doa. Tak semestinya buah, benda-benda lain pun orang beri kepada kita doakan orang tu. Tak semestinya doa yang orang panggil dalam bahasa Arab, kita doa kata, Ya Allah, moga mubalah baliklah apa dia beri kepada aku, lebih baik daripada apa yang dia beri kepada aku. Terserah. Yang penting Nabi ajar kita ni bila orang buat baik kepada kita, kita kena buat baik kepada orang. Buat baik yang paling terbaik lah mana kita doa. Sebab orang, zat yang boleh membalas kebaikan dengan sebaik-baiknya adalah Allah. Kita boleh balas sekadar dunia je. Tapi Allah bila dia balas sampai hari akhirat tu. Hari yang mana waktu tu tak ada siapa pun nak duit. Tak ada siapa pun nak harta benda yang kita bawa, kita ada atas muka bumi. Kereta ke? Rumah ke? PS3, PS4, PS5 ke? Oh tak sih dah tu. Tak ambuh belakang tu. Nak apa dia? Nak pahala. Nak keselamatan. Nak keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ajar gitu. Bila orang buat baik kepada kita, doakan kebaikan untuk dia. Itulah balasan yang paling terbaik. Jadi bila Nabi ajar, sebut jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Itulah poinnya. Bukanlah orang panggil apa. Beri buah je kita kena baca doa. Tak. Semua benda lah. Tapi orang ni kita boleh ambil sebagai mengikut itibak. Ambil berkat apa yang Nabi buat. Orang bagi buah, Allahumma barik lana fi simarina. Paling kurang, jazakallahu khairan lah. Dan tengok bagaimana akhlak Nabi SAW. Bila dapat je buah daripada tu, dia bukan loket desa ke. Kalau kita boleh kita, ni orang beri kat aku. Tak sekelih-kelih. Orang beri kat aku. Buat apa nak bagi kamu? Tak, Nabi SAW tengok kebetulan situ ada budak paling kecil. Nabi panggil, Nabi bagi juga. Nabi raikan juga. Nabi gembirakan. Itu sikap Nabi SAW. Orang yang bila dia ada, dia akan memberi. Walaupun dia sendiri je, ada bukan banyak pun. Nabi ni kadang-kadang dapur dia tak berasa. Tapi kalau ada, dia tak akan simpan dia seorang lah. Dia akan panggil, cari sahabat-sahabat susah juga. Dia akan bagi. Ni sifat Nabi kita SAW. Kita kata nak ikut Nabi ni, nak sayang Nabi ni, hak gini. Orang mungkin payah nak ikut kita bila kita kata kita kena ikut Nabi, cara zikir Nabi, orang mungkin payah nak ikut. Tapi orang tengok akhlak kita lagu mana. Cakap, zikir cara Nabi SAW, solat cara Nabi SAW. Tapi mulut bahasa bodoh, nata, bengong, tubik belakang. Orang kata, sunnah kat mana, saya ke Nabi kat mana, kau Nabi mana di saya. Orang kata gitu. Ke mana? Betul tak? Kita kata akhlak yang paling penting bila kita nak menundukkan lawan kita. Lawan kita kata benda apa semua pun kita terima kasih.
atas pujian contoh. Biar kawan tinju pos serana pun panas-panas telinga. Tapi kita jawab dengan berhikmah. Jangan belajar dengan ustaz tahu ni belajar jawab dengan hikmah. Belajar dengan Ustaz Sahih sebab dia mudir Darul Hikmah. Okey, lepas tu dua hadis lagi ni hadis yang dhaif. Jadi ustaz tak ambil panjang masa lah sebab hadis ni dhaif. Jangan seperbahasa lain. Nak isyak lah ke? Wa berisyak. 8 minit. Oh, insya-Allah. Okey. Jadi Ustaz rasa tak akan masuklah tajuk yang seterusnya sebab aku takut jadi makin panjang sebab hadis banyak juga. Jadi kita nak sebut kita nak sayang kepada Nabi SAW tidak lain tidak bukan kita cuba belajar mengenalinya, cuba mengikuti apa semua benda yang kita mampu ikut. Dari sudut orang panggil apa? Fizikalnya juga ataupun ibadah tu waktu wajib lah. Ada pun yang syama'il, yang gambaran. Lagu mana Nabi berpakaian, lagu mana Nabi bermuamalah. Ya, takkan sempurna lah. Kita tak akan mampu buat secara sempurna sebagaimana Nabi SAW. Tapi kita berusaha untuk mengikutinya sebagai tanda bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW. Tidaklah sebagaimana yang cuba dibawa ataupun didakwa oleh sesetengah golongan, sesetengah pihak, setengah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang mengatakan cinta kepada Nabi SAW, tapi apa yang dia perjuangkan langsung tidak dibawa oleh Nabi SAW. Antara isu yang terbaru ni kan, isu zikir Kalau lah ustaz tak tahu isu ke apa, ustaz ambil satu video, ustaz tunjuk dia duk hu. Merasa dia duk buat apa? Kalau mu tak tahu isu belaka, merasa dia duk buat apa? Kalau kita nampak orang kita tunjuk video orang baca subhanallah, dia duk zikir tu. Kita alhamdulillah, dia duk zikir tu. Allahu akbar, dia duk zikir tu. Kalau dia kata hu, boleh tak kita kata, oh dia duk berdisko kot. Kita kata, disko mana? Berkapi lah. Tak boleh dia ambak kubah. Contoh lah. Ikut-ikut. Ataupun ada ayah mari masuk rumah dia ke ni. Gitu-gitu ni. Contoh ni. Kita akan kata, zikir ke? Kalau lah kita tak tahu isu. Lah dia kata, dia duk zikir cara dia. Ustaz, sebab kita dah tahu isu tu. Kita dah tahu masalah tu. Yang dah belega. Kalau kita tak tahu. Kenapa dia masuk ni? Dia boleh bawa banyak masuk. Kadang-kadang kita duk naik mesej di FB ni. Orang nak kata benda buat lawak kita pun. Takkan kata orang tengah zikir tu. Takkan kata gitu. Ni benda yang bermasalah hari ni. Yang sepatutnya para asatizah, para guru, para guru-guru agama yang kononnya mendakwa cinta kepada Nabi SAW, bawa ke manusia, bawa umat ini, bawa masyarakat ini untuk mengenal cara yang diajar oleh Nabi SAW. Tapi kita tak bawa ke arah tu. Sayangnya, kalau kita buka kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi ni bukan mazhab Wahabi, mazhab apa Imam Nawawi? Mazhab Syafi'i pure kan? Kata Imam Nawawi ke? Mana figure dalam mazhab Syafi'i. Buka Al-Azkar Imam Nawawi. Kita tengok lagu mana zikir-zikir yang telah disusun oleh Al-Imam Nawawi. Zikir yang warid daripada Nabi SAW. Walaupun mungkin ada perbahasan dari segi sanad apa semua tu, tapi anak kulihannya Imam Nawawi di sudut pandangan ilmu dia, ni semua bagi dia kitab-kitab yang di dalam Al-Azkar tu, zikir-zikir yang dihimpun dalam Al-Azkar adalah semua yang warid daripada Nabi SAW. Dengan bukti, dengan ilmu yang dia ada, yang usaha yang dia cari. Kita nak tanyalah, kalaulah kita bawa masyarakat, kita kata doa istiftah yang Nabi SAW baca dalam solat, ada berapa versi? Orang tahunya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa tuwajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-sama
Tu. Orang tak tahu. Allahumma ba'id baini khataya. Tak tahu. Subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka. Orang tak tahu. Ramai mana lagi tak tahu. Apa yang mudah kala bawa kepada benda yang hak tu orang dah bahas. Benda tu memang jelas confirm Nabi tak buat. Kalau kita tanya dia pun, Nabi buat tak? Tak buat. Tapi boleh. Masalah sekarang ni, hak Nabi buat apa mu tak cuba perkenal kepada orang? Pada masyarakat yang dahagakan ilmu ataupun dahagakan sumber agama yang benar. Sepatutnya hak tu lagi lebih memperkenalkan kepada orang. Bacaan rukuk. Kita ada berapa versi bacaan rukuk. Kok kita tahu subhana rabbiyal azim je. Lepas tu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kok subuhun qudus rabbul malaikatu ruh kalau kita sebut kepada masyarakat. Baca gapo tu ustaz? Kita tak pernah dengar baca rukuk lagu tu. Tak ada pun dalam buku sekolah lagu tu. Masyarakat kita ramai kita tak tahu ni. Tiba-tiba kita kenal benda yang tak tahu mari mana ni. Adalah perbahasan ulama, kita kata ada perbahasan ulama. Tapi wajar dekat kita sebagai seorang, kita kata da'i, kita kata ada yang mendakwa sebagai ulama, warasatul anbiya, ulama sebagai pewaris Nabi, sepatutnya dia perkenalkan hak Nabi. Bukan dia perkenalkan hak orang lain. Sebab hak Nabi dia tak kenal lagi. Kalau kita buat analogi gini lah, buat bangunan comel tak siap lagi. Bangunan tu banyak lagi tak siap. Atap tak siap lagi, cat tak lagi, pasal cermin tak lagi. Tiba-tiba kita nak hias bangunan ni biar nampak comel. Pergi letak bunga-bunga. Dia kata, oh comel bunga ni. Dia kata, kita kata, demo segar ke tak? Bangunan tu tak siap lagi. Bangunan tu tak siap lagi. Berapa kalau cara bunganya? Kalau mau letak bunga situ habis acal lebur. Kena seming ke apa, kena sodok kokeh ke apa. Dia kata, tak apa bunga ni comel kan? Bunga ni bunga bonsai benar. Kalau tak tahu lagi lah ni bukan letak bunga bonsai, tak siapa. Tak tahu dari mana. Betul dia kata comel. Kita kata penat demo ni, tak segar sungguh ni. Orang banyak lagi tak kenal cara Nabi SAW. Tiba-tiba kita dah kalut mari benda lain. Mari benda lain. Hak ni hak molek. Hak ni bagak ni hak zu. Bacaan sujudnya. Daripada bangun tidur, siapa nak tidur semula? Wallahi, kita semua tak baca, tak beramal semua. Betul tak? Ustaz berbanyak benda, banyak lagi tak ingat. Banyak lagi tak beramal. Kita ni kalau boleh niat, sebelum kita mati, kita boleh baca belakang hak Nabi baca tu. Sekali seumur hidup tak apa dah. Sudah kurang versi doa iftitah Nabi baca belakang tu, kalau boleh sekali seumur hidup kita nak baca. Tu baru saya ke Nabi SAW. Kita tak kata kita mendakwa kita lebih sayang Nabi daripada demo. Tu Allah Ta'ala je boleh nilai. Tapi jalan tu dia kena cara dah menunjukkan orang tu sayang. Sebab kita kata dia kata nak comel bangunan, nak suruh nampak bangunan tu hebat, kita kata pergi letak bunga. Bangunan tak siap lagi. Cermin tak pasal lagi. Habis kau duit hak tu. Lepas tu bangunan tak siap, terbengkalai. Orang tak akan kata, comel bangunan ni. Orang tak kata, walaupun bunga tak dibahas berjuta-juta. Mudah kata, ni, kalau baca ni yang sezuk ni, dia mari ingat ke Allah sungguh ni. Dah tapi kau Allah Ta'ala garanti. Kul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Allah Ta'ala akan suruh Nabi kata, Muhammad kata kepada puakmu ni, ada umatmu ni, kalau mu betul-betul sayang kepada aku, maka tu kul in kuntum tuhibbuna. Kalau mu betul sayang kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Allah garanti jalan tu. Tiba-tiba kita kata, betul lah Nabi tak buat tapi ulama tak larang. Masalah masyarakat tak kenal lagi banyak sikit Nabi ni. Benar demo. Contoh lah kita kata. Tak tahulah demo putar kat mana pula. Sebab orang panggil apa disiplin. Ustaz dengar kan? Ada antara komentar. Yang orang tanya, kalau dia orang tanya, ada seorang ustaz tu dia tanya, dah kalau boleh zikir hu-hu, apa betul zikir anta-anta? Lepas tu dia pun marah. Penat dia kata pok ni, zikir anta-anta. Ulama bahadah kata, kena ikut disiplin. Masalah musdi tak ikut disiplin agama. Disiplin agama ke apa? Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal pada ibadah ni adalah haram. Kecuali ada dalil yang menentukan.
Kita kata, marilah dalil ayat Quran, marilah dalil hadis. Sekarang ni, orang yang memahami dalil tersebut, siapa dia? Orang yang paling faham dalil tersebut, siapa dia? Ha? Wacik rumah belakangmu? Belakang rumahmu? Tak kan? Orang paling faham dalil sekali adalah sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi tak faham sebagai dalil sebagaimana hukmu baca tu. La ilaha illa antahu sebagai zikir hu gitu. Sahabat tak faham lagu tu. Mu rasa hebat daripada sahabat ke? Dok ulama mari kenal ni. Marilah sebutlah apa? Imam Syatibi lah apa. Okey, masalah sekarang kalau betul lah ulama perkenal. Mu perkenal tak zikir-zikir Nabi yang banyak ni kepada masyarakat? Mu camping tak zikir-zikir Nabi yang ada banyak bacaan-bacaan Nabi, sunnah-sunnah Nabi yang masih lagi bertambung-tambung yang masyarakat tak tahu. Cuba tak camping. Mu camping tak ni? Mu camping tak dah? Kita sendiri pun masih belum camping semua lagi. Tiba-tiba kita nak main camping benda lain. Jadi agama ni perlu mengikut disiplin sebenar. Ustaz mari comel sangat seorang ustaz tu dia jawab tu, dia kata nak bahas tentang zikir huhu ni, kita kata kena faham disiplin beragama. Tak boleh ikut kepala otak kita. Dia kata gitu. Kepala otak kita. Masalahnya kepala otak kita lagu mana? Adakah kita guna kepala otak kita? Bila kita apa yang Nabi tak buat, kita kata ni lah mungkin apa yang Nabi tak buat, ni lah hak terbaik. Kita tak kata gitu ke? Dulu ni masyarakat kita tak boleh nak terima hu ni sebagai zikir. Tapi semakin ramai sebab mereka buat kerja, mereka jalankan dakwah. Maka gitulah cabaran ni takkan sampai ke sudah. Ada orang panggil tak ada penamat. Kita akan sentiasa bertembung. Ia takkan ada penutup, penghujungnya. Cuma kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala sabatkan kita atas jalan yang benar ini. Jalan salafus salih, memahami agama ni mengikut cara yang difahami oleh salafus salih. Kalau ada yang kata boleh, okey, terserahlah. Tapi kita nak camping apa yang Nabi telah ajarkan kepada kita, yang telah bawa kepada kita. Itulah kita rasa kita nak orang panggil pertahankan hak Nabi SAW. Nabi cuba ajar zikir ni untuk umat dia, maka kita juga nak cuba ajar dan juga cuba amal. Kita tak guna kalau ajar orang tapi kita tak beramal. Tak kena gitu. Kalau suruh orang buat gini, kita sendiri tak baca, kita sendiri tak buat. Sayang lah, rugi lah kita. Kita nak suruh orang, kita juga di samping tu kita juga kena buat. Baca zikir pagi petang yang kita jaga. Baca dalam solat ni kita cuba perbaharui, kita upgrade. Payahlah. Kalau lagi nak ngapah tu, lagi nak ngapah ni, apa tak ingat. Tak apa, cuba. Ustaz ada banyak ada kita ngapah dah, tiba tak ingat pula. Lepas tu kita usahalah ke mana-mana pun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kira sebagai amal kebaikan kita. Kita dah usaha, tak ingat juga. Tu no agama. Tapi yakin dan percayalah usaha kita nak buat tu, nak beramal dengan sunnah Nabi SAW, Allah Ta'ala tak akan biarkan sia-sia. Tak akan biar berlalu begitu saja. Boleh ni? Faham kan? Ada soalan? Ada adik? Moga kita nak berhenti dah. Jadi mudah-mudahan apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Taala, yang lemah tu daripada ustaz sendiri. Dan sekali lagi kita tegaskan, kita dalam benda ni kan, kita bukan nak balas dengan orang tak. Tapi bila kita sebut, dia akan jadi balas ke mana-mana pun. Sebab demo cara demo, kawal cara kawal. Dan memang gitu pun jalan yang dilalui oleh semua para pejuang Islam yang nak bawa menegakkan kebenaran. Tak ada lah orang suka ni, orang apa kapek merah, tak ada. Kita hari ni alhamdulillah, orang marah kita pun makin kenyal lagi. Orang dulu mungkin siapa ada sejarah kena ambak dengan parai lah, apa semua tak setuju. Cuba halang
apa yang telah masyarakat telah beramal. Contoh ke apa? Itulah kita dah sebut mandi safar kan. Dah berjual lama dah jadi barah dalam masyarakat. Tiba-tiba ada yang bercakap, oh memang kena marah, kena caci, kena maki. Tapi hari ni alhamdulillah generasi kita tak kenal dah apa dia tu mandi safar. Ada usaha nak pergi duduk tu ada semua. Orang tu kata tak apa sebenarnya kita pergi gitu. Adalah sebab dia kata ada dalam kitab. Ada kitab apa tapis-tapis lah weh. Moga kita ilmu lah ni mudah. Bukan kata payah. Cuma hidayah tu lah. Kita mohon hidayah supaya kita nampak oh ya dah benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.